Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Kita sambung tutorial kita dalam video kedua ini. Kita dah bincang 7 soalan. Now kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan nombor 8 ya, soalan nombor 8. So kita perhatikan kat sini, soalan ini agak berbeza dengan set tutorial yang sebelum ini. Okey, cuba kita lihat soalan ini. Soalan ini meminta kita mendapatkan intersection. Ya, find the intersection of the lines with the xy plane 1, the xz plane 2 and the yz plane. Ada 3 tau. Ada 3 benda yang kita nak cari. So maksud dia we are given x equal to minus 2, y equal to 4 plus 2t and z equal to minus 3 plus t. So we are given this information. So kita nak mendapatkan intersection with the xy plane, xz plane dan juga yz plane. So cara dia adalah, lihat ya, saya tunjukkan satu contoh kat sini untuk xz plane. Nanti kita applykan cara yang sama untuk yz ini xy plane. So cara yang sama kita gunakan untuk xz plane dan juga yz plane. Alright. So jadi kita nak mencari intersection. Cara dia adalah seperti berikut. Pertama sekali, pada xy plane the z is equal to 0. Ini cuba ingat semula dalam tutorial kita yang sebelum ini pasal plane. Saya tak ingat yang mana satu ya. So pada xy plane z is equal to 0. Jadi kita akan manipulate, kita akan menggunakan information ini dan ke dalam this line. Nampak tak? So when z equal to 0, kita pun masukkan ke dalam. Cuba tengok yang mana satu sesuai. Ini tak boleh masuk dah, sebab ini x sama dengan minus 2 is always there. So ini dah lock kat sini dah tak ada buat apa dah. Yang berfungsi sekarang ni hanyalah yang ini dan juga yang ini. Nampak kan? Sebenarnya when z equal to 0, kita akan masukkan ke dalam inilah. Kita nak cari nilai t. Nak cari nilai t. So sekarang ni kita dah ada satu nilai z kan, sebab dia pada xy plane z ni kosong dan x pun memang dah fix macam ni. So sebenarnya kita dah dapat nilai x iaitu minus 2 dan juga nilai z, yang tak ada lagi nilai y. Kita nak cari nilai y lah. Maknanya kita nak cari nilai y ni. Tapi bila kita nak cari nilai y ini, kita perlu dapatkan nilai t ni. Kita tahu nilai t ni, dapatlah nilai y. Jadi perkara pertamanya adalah apabila z sama dengan kosong, kita masukkan ke dalam yang ini dulu. Jadi z kosong kan, z kosong, maka kita dapatlah nilai t ni. So t itu adalah 3. So once kita dah dapat nilai t ni, masuklah pula ke sini. Masuk ke sini, maka kita dapatlah nilai y dia. Okay. So itulah idea dia lah. Jadi kita pun substitute the t equal to 3 into here. Sebab tu dapat 6 kat sini. Maka y dia kosong. Jadi kita dah dapat complete set dia, iaitu x dia adalah minus 2, y dia adalah 10 and z equal to 0. Nampak tak jawapan dia? Okay, boleh nah? Ni nampak senang kan? So cara yang sama, similar fashion, kita akan gunakan kat sini untuk untuk xz plane pula. So jadi kamu guna cara yang sama, apply the similar way. Now for xz plane, y equal to 0. Nampak kan? Jadi the answer is minus 2, 0 and minus 5. Guna cara yang sama dengan cara yang atas ni. Similar approach.
Okey, kita dah settlekan XY plane dan juga XZ plane. Untuk yang YZ plane, kita tak boleh buat. Sebab XZ plane, kita nak kata apa? Pada XZ plane, XZ plane pula. Pada YZ plane. Pada YZ plane, kita nak kata apa? Nak kata X tu sama dengan kosong. Tak boleh sebab X is already given X equal to minus 2. Right? Jadi, untuk YZ plane, kita katakan at YZ plane, X is always minus 2. Therefore, the line does not intersect the YZ plane. Okay, nah? So, kita belajar something new kat sini. Maknanya, untuk line ini, dia intersect pada mana? Dia intersect pada XY. Dia intersect pada XZ plane. Tetapi dia does not intersect pada YZ plane. Okay. So soalan ini lain sikit lah. Memang lain pun bila kita bandingkan dengan contoh yang sebelum ini. Okay, ini adalah soalan nombor 8. Ya. Baik, kita pergi kepada soalan nombor 9. Kita tengok. So dekat sini soalan nombor 9 ini, dia pattern dia is similar to number 8. Is similar to number 8. Yang bezanya adalah, cuba tengok ini. Dia tidak ada fix mana-mana. So either X or Y or Z, dia tak bagi kita some values. Jadi bila macam ni, cara dia samalah sebenarnya. Cara dia sama seperti nombor 8. Jadi maknanya pada XY plane, Z sama dengan kosong. Pada XZ plane, Y sama dengan kosong. Pada YZ plane, X sama dengan kosong. Jadi cara dia, lihat ya, cara dia macam ni. So kita cuba satu persatu dulu. Kita pergi kepada XY plane. Seperti mana yang saya sebut tadi, pada XY plane, Z dia sama dengan kosong kan. So kita substitute Z sama dengan kosong ke ini. Masuk sini lah. Yang penting kita nak dapatkan T dulu. So, ya, dapatkan T dulu. Jadi kita pun dapatkan T. T tu sama dengan 4. Okey, bila kita dah dapatkan T sama dengan 4, ya, kita masukkan ni, ya, Z kita dah dapat tau. Z kita dah dapat, itu kosong. Yang kita belum dapat lagi adalah X dengan Y kan. So since kita dah dapat nilai T sama dengan 4, maka bolehlah kita gantikan T sama dengan 4 ni ke dalam sini dan ke dalam sini. Jadi kita dapatlah nilai X dan juga nilai Y. Nampak tak? So jadi bila kita masukkan, kita dapat nilai Y tu sebagai 7 dan nilai X tu sebagai 7 juga. Maka kita dah dapat X, kita dah dapat Y, kita dah dapat Z. Sebab itulah kita dapat jawapan 770. Boleh? Jadi kita guna approach yang sama untuk dua plane yang satu lagi. Jadi ini kamu boleh semak. Saya berikan jawapan. Okay. Pada XY plane, when Y equal to 0, so kita dapat answer yang ni. Untuk sama pula. Mana boleh sama? Ini bukan, ini X. Salah ni. Kenapa jadi XY plane? Salah. Ini the last one. Mana ni? Kenapa nombor 10 pula? Where's the answers? Where's the question? Kejap. Pada plane YZ plane, sorry ya, YZ plane. Ni. Okay, pada Y, this is YZ plane. Inilah Y. This is YZ. Kenapa tak berfungsi pula? Ni dia. Y
Y Z plate. Sekejap. Y Z plane. Apa yang kosong? Ini adalah X yang kosong. Okay. X ni kosong. Okay guys. So jadi kita dapat jawapan ni lah ya. So pada YZ plane X 0 dan cuba dapatkan nilai Y dengan Z tu. So kita akan dapat 7/2 and 7/2. Ini dapat jawapan ni ya. Okay. So ini adalah soalan nombor 9 dan kita lihat pula soalan nombor 10. Nombor 10, lihat sini. Kita tunjukkan dulu soalan dia. Where does the line x equal to 1 plus t, y equal to 3 minus t, z equal to 2t intersect the cylinder x squared plus y squared equal to 16? So macam mana kita nak jawab soalan ini? Sebenarnya kita nak cari the point of intersection lah kan. So jadi cuba lihat. Ini ya. Ini. So apa yang perlu kita buat adalah first of all kita akan masukkan. Nampak nampak tak silinder ni? Silinder ni x squared plus y squared kan. So kita akan substitutekan the x here, ini x ini ke dalam silinder tu. Nampak kan? Ini x ni sama dengan 1 tambah t kan. Kita akan substitutekan x ni ke dalam silinder tu. Sama juga kita ada y kat sini. Y kat sini kita substitutekan ke dalam silinder kat situ. Kita masukkan. Yang penting kita nak dapatkan nilai t. Nak dapatkan nilai t terlebih dahulu. Jadi apabila kita substitute ini dan juga ini ke dalam silinder, and then bila kita cuba selesaikan nak dapatkan nilai t, it will end up dengan 2t values. Kita akan dapat dua nilai t, iaitu minus 1 dan juga 3. Jadi maknanya kita akan substitutekan. Sebenarnya kita dah dapat dua nilai t kan. Kita akan proses dia satu persatu. Apabila when t equal to minus 1, masukkan ke dalam sini. Masukkan ke dalam y. Masukkan ke dalam z. So kita nak dapatkan the coordinate. Jadi kalau kita lihat kat sini kan, jadi kamu akan faham lah. So mula-mula kita dapat kita substitutekan minus 1 ini ke dalam yang ini. Ini soalan ni. Ini dalam soalan. Okay. Jadi kita akan dapat satu set koordinat yang ini. Jadi apabila dah selesai ini, kita masukkan pula t sama dengan 3 ni. So substitute t equal to 3 into here. Then finally kita dapat jawapan 406. Okay. Tu cara dia. Tu cara dia ya. So kita kena fikir sedikit macam mana kita nak dapatkan jawapan tu. So kalau tengok soalan ini kan, so the best bet yang kita boleh cuba adalah by substitute all the x, y and z ke dalam silinder. Right? Okay, ini nombor 10 selesai. Kita pergi pada nombor 11. Yang ini pula. Show that the line L1 and L2 intersect and find their point of intersection. So pertama sekali kita kena tunjukkan yang L1 and L2 tu ada persilangan. Itu maksud dia. Macam mana nak tunjukkan dia ada persilangan? Kan? So maksud dia L1 dan L2 ni dia bersilang. Bila dia bersilang, maknanya dia ada hubungan tau. Maksud dia mesti L1 ni mesti satisfy the L2. So idea dia macam tu lah. Bila kita dah tunjukkan, baru kita cari what is the intersection point. Yang penting adalah nombor 1 ni. Macam mana kita nak tunjukkan L1 and L2 ni intersect? Jadi cara dia adalah macam ni.
Okey, mula-mula ini dalam nota kuliah saya ada ni. Ya, kamu lihat semula. Contoh ni ada. Ni cuma untuk remind balik lah. Pertama sekali, kita kena buat macam ni. So basically kita ada 3 equation. So maknanya tengok ya, this part saya kumpulkan, this is L1. Nampak tak? Ini L1. Nampak tak L1 ni? 2 tambah T, 2 tambah 3T, 3 tambah T. So inilah dia. Cuma saya bezakan lah. Saya bezakan T ni untuk L1 T1. For L2 saya guna T2. Right? Saya guna T2. Itu cara dia. Jadi ini adalah L1, ini adalah L2. Then saya solve the equation simultaneously. Jadi oleh sebab kita ada hanya 2 variable, ada 2 variable saja, T1 dan T2, jadi memadai saya menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2 sahaja. Ataupun tak kisahlah nak pakai persamaan 3, persamaan 2 dengan 3 ke 1 dengan 3 ke, tak kisah. So dalam contoh ini saya gunakan 1 dengan 2, kita solve it dan kita akan dapat jawapan tu sama, T1 minus 1, T2 minus 1 juga. So since kita dah dapat jawapan T1 and T2 macam ni, kan kita dah pakai equation 1 and equation 2 kan. Kita dah pakai 1 and 2. Now result yang ada ini kita test pada equation yang baki tu. Tengok dia jadi tak? Maksud dia macam ni, nampak tak? Ini T1 minus 1 kan, T2 pun minus 1 kan. Cuba kita gantikan ke sini. Apa jawapan dia? Ya, so maknanya T1 ini adalah minus 1 kan. So maknanya 3 tolak 1, iaitu 2. Cek yang ni pula. 4 tambah 2 darab negatif 1. Maksud dia 4 tolak 2 pun dapat 2 juga kan. So sebelah kiri 2, sebelah kanan 2. Okey, ngam lah tu. Betul lah tu. So maksud dia sebenarnya this tu merujuk kepada ini T1 dan T2 ya. So this also satisfy equation 3. So L1 and L2 are intersect. Okay? Boleh nak? So jadi ini cara kita nak menunjukkan dia intersect with each other. Kalau tak sama, kita boleh katakan there is no solution. So macam itulah. Dan dia itu antara conclusion. Dia nanti dalam soalan seterusnya kita akan bincang pasal itu. Tapi ini saya tunjukkan dulu ya. Kalau hasil dekat sini, after we solve the equation, hasil dekat sini kita gunakan ke dalam equation yang satu lagi dan dia betul, maka mereka intersect. Itu saja. So yang seterusnya, since kita dah dapat T1 kan, T1 dan T2 dan benda sama kan, maka kita from L1 kita ada ini kan. So kita masukkanlah. Kita masukkan nilai T1, T minus 1 tu. Masukkanlah sini. So kita dapat jawapan yang ini. Maka our answer is 1 minus 1 and 2. So this is the point of intersection for L1 and L2. Okay. Pergi ke ada soalan tak? Oh ada. Nombor 12. Okay, nombor 12. Show that the line L1 and L2 are skewed. Are skewed. Ni line sikit ni. Ini line sikit. Show that the line L1 and L2 are skewed. So we are given here L1 and L2. So now the idea is untuk kita menentukan sama ada dua line tersebut parallel ataupun skewed, kita akan membandingkan vector for both lines. Saya ulang semula. Untuk kita menentukan sama ada dua line yang diberi itu parallel ataupun skew,
kita akan comparekan vector for both lines. Maksud dia macam ni. Tengok saya buat comparison macam ni. Ini adalah line 1. Ini adalah line 2. Okay, now kita extract the vector ABC tu lah. AB kan, AB ataupun ABC lah. So the vector comes from here. Sebab itu kita dapat 7, 1 and minus 3. Ini adalah for L1. So saya letakkan denote as V1. Ini adalah L2. So from L2 saya dapat vektor dia sebagai minus 1, 0 and 2. Yang ini. Cuba kita perhatikan betul-betul vektor tersebut. Saya tulis apa kat sini. V1 and V2 is not a multiplication of each other. So the lines are not parallel. Faham kan? Dia tidak ada sebarang gandaan di antara V1 dan V2. Okey, misalnya macam ni. Kalau kita boleh tulis V2 sama dengan 5V1. Itu ada hubungan dia. Gandaan 5 kan? So kalau kita boleh tulis macam tu, maka dia parallel. Tetapi kalau kita lihat kat sini macam mana, kita tak ada hubungan apa-apa pun. Sangat-sangat berbeza. Jadi dengan kata lain, L1 and L2 are skewed. So they are not parallel. Dan eventually apabila kalau kita nak teruskan juga, kita nak terus analysekan soalan ini, kita perhatikan bagi sistem equation ini, sama macam soalan yang sebelum ni kan, kita akan dapati it has no solution. Maksud dia kita akan dapat satu nilai T1 dan T2. Okey, ini adalah first equation, ini second equation, ini third equation. Jadi we are going to solve equation 1 and equation 2. So to obtain the T1 and T2, jadi apabila kita cuba masukkan ke dalam the third equation, it does not works. Okay, it does not works. So jadi kita katakan sini it has no solution, so the line do not intersect. Okay, ini kenapa ada ini? Ini T2 kan? T2 ni dekat bawah ni. Ni letaknya dekat sini. Dekat sini lah. Okay. So ini adalah penyelesaian bagi soalan berapa ni? Soalan apa? Soalan 12. Okay, we go to soalan 13. Ini hampir sama macam tadi. Tengok ini parallel. Ini parallel, nampak tak? Determine whether the line L1 and L2 are parallel. So senang aja, we are going to compare both vector for line 1 and line 2. So now here, as we can see here, this is for L1, the vector is V1, minus 2, 1 and minus 1. This is the L2. So the V2, iaitu vector dia, from this part yang ni kita dapat minus 4, 2 and minus 2. So kalau kita lihat betul-betul, V1 dengan V2 ni dia ada gandaan, dia ada hubungan dia. So kita boleh tulis sebagai V2 sama dengan 2V1, ataupun kalau kamu nak buat V1 equal to 1 over 2 V2, it's okay. Sama, asalkan dia ada gandaan dia, ada hubungan lah, ada multiplication. Jadi the answer is L1 and L2 are parallel. Boleh? Ini senang lah. Ini cara untuk tunjukkan Okay, question 14, kita ada apa ni? Determine whether the point P1, P2, P3 lie on the same line. Okay, lie on the same line. Jadi untuk menentukan dia, the lie on the same line, sama juga. Sekejap. Kita akan menggunakan vektor. Seperti yang kamu nampak kat sini. So kita akan check the vector for P1, P2 and P2, P3. So kita nak lihat lah, tengok vektor dia sama ada dia lie on the same line ataupun tidak. Jadi kita akan dapati from P1, P2, the vector
is 3 minus 7 minus 7. Ni kamu dapatkan vektor dia ya. Dapatkan vektor dia. Please find this. Please ensure this answer is correct. And now we have V2 sebagai minus 9, minus 7 and minus 3. So if we look carefully between V1 and V2, there is no multiplication of each other. Therefore, we can say the point do not lie on the same line. Okay guys? So I think that's all for now. Kita akan sambung ke tutorial yang berikutnya pada video yang akan datang.